sudut definisi plastik. Menurut Neil Adrery daripada artikel ni, iaitu Application and Societal Benefits of Plastic. Plastic is consisting of any synthetic or semi-synthetic organic compound that are malleable and it can be molded into a solid object. Okay. Kedua, plastic is a combination of organic polymers of high molecular mass. Okay. Ia bermaksud plastik ni adalah satu gabungan elemen-elemen kimia. Contohnya macam organic polymers yang berbentuk sama ada sintetik ataupun semi-sintetik organic compound yang boleh digabungkan dan diacu menjadi satu bentuk yang solid yang kita boleh pegang. Contoh macam plastik bag, pipe PVC. Ia adalah satu elemen kimia yang digabungkan dan pada akhirnya boleh diacu menjadi satu bentuk solid yang kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian. Okey, jadi itu adalah definisi plastik. Okey, plastik ni ada beberapa ciri-ciri khas. Pertama, contoh mungkin dia boleh menjadi plastik yang fleksibel, plastik yang impact resistant ataupun heat resistant yang boleh digunakan untuk keperluan tertentu. Contohnya bahan plastik dalam laboratory material. Contoh macam apa-apa juga bahan plastik yang ada dalam lab, itu adalah bahan plastik yang mesti berbentuk heat resistant. Contoh macam kita gunakan untuk pembakaran dan sebagainya, dia mestilah boleh heat resistant. Jadi plastik ini digunakan ataupun diacu mengikut keperluan-keperluan yang akan digunakan oleh manusia itu sendiri. Okey, contoh ada plastik yang bersifat impact resistant. Contoh macam helmet. Okey, dia bersifat impact resistant, yang mana dia akan bersifat tebal dan sebagainya kerana untuk melindungi manusia itu sendiri. Jadi macam saya cakap tadi, plastik ini akan dibuat mengikut keperluan dan juga tujuan benda itu diwujudkan untuk keperluan manusia itu sendiri.
it is versatile, hygienic, lightweight, and flexible. It is used in numerous packaging applications, including containers, box, baby products, and cups. The second application of plastic is in construction. The construction sector is the second highest user of plastic after packaging. They have great versatility and combine excellent strength, to weight ratio, not easily rust, and low maintenance. Plastic in construction are mainly used for seals, pipes, and cables. Plastic is also used in electric and electronic. Electric powers almost every aspect of our life, at home, at work, or everywhere. And everywhere we find electricity, there is also plastic. Plastic can be found in washing machines, kettles, microwave, and ovens. Hi, I'm Amira, and I'm going to share with you guys how plastics are made. First, they must start with various raw materials that make up the monomers. For example, ethylene and propylene come from crude oil, which contains the hydrocarbons that make up the monomers. The hydrocarbons raw materials are obtained from the cracking process used in refining oil and natural gas. Once various hydrocarbons are obtained from cracking, they are chemically processed to make hydrocarbon monomers and other carbon monomers used in plastic. Next, the monomers carry out polymerization reactions in large polymerization plants. The final polymer resins are usually in the forms of pellets or beads. Finally, the polymer resins are processed into final plastic products. Generally, they are heated, molded, and allowed to cool. There are several different processes involved in this stage, depending upon the type of product. Four main processing methods are extrusions. Pellets are heated and mechanically mixed in a long chamber, forced to a small opening and cooled with air or water. This method is used to make plastic films. Second, injection molding. The resin pellets are heated and mechanically mixed in a chamber and then forced under high pressure into a cooled mold. This process is used for containers like butter and yogurt tubes. Third, blow molding. This technique is used in conjunction with extrusion or injection molding. These resin pellets are heated and compressed into a liquid tube, like toothpaste. The resin goes into the chilled mold and compressed air gets blown into the resin tube. The air expands the resin against the wall of the mold. This process is used to make plastic bottles. Fourth, rotational molding. The resin pellets are heated and cooled in a mold that can be rotated in 3 dimensions. The rotation evenly distributes the plastic along the walls of the mold. This technique is used to make large hollow plastic items, for example, toys, furniture, septic tanks, and garbage cans. That's important because lighter weight means that more product can be shipped using less energy, which can help to reduce greenhouse gas emission. A recent study from the Europe showed that across various market sectors, using plastic instead of the alternative material help to reduce greenhouse gas emission. Plastic are the substance which are strong and durable because of the properties of the plastic. For example, plastic has high resistance compared to other substances. Plastic has low conductivity towards the electricity. It has low thermal conductivity. It has high strength to weight ratio and has low toxicity. 3. Water resistant. Plastic is waterproof because of its structure. Plastic are made through the formation of polymeric chain. Due to the adaptability value, plastic packaging are highly flexible. Due to these properties, manufacturers can change the size, the shape, and the weight according to their needs and the packaging that attract the interest of the consumer. Plastic parts are manufactured with injection molding process, which has relatively lower cycle time. Lower cycle time help in
reducing plastic parts manufacturing costs compared to the metal parts. Plastic are generally non-biodegradable, hence they may take centuries to decay. This is due to the intermolecular bonds that constitute the plastic. This is to ensure the plastic from decompose. One of the main disadvantages of plastic is that they are non-renewable. The reason behind this is that they are made from the petrochemical, which is a non-renewable sources of energy. They can be recycled, but not as easily as the paper bags. Plastic can last for as much as hundreds of years. In comparison with other packaging materials, the most common downfall of plastic is that they have low melting point. This means that the plastic packaging doesn't withstand in the area or where the temperature is little high. For example, nylon, polyethylene, and the polyester. Since plastic are non-biodegradable, the only way to get rid of them is to burn them up. The plastic can release toxic fume into environment, in turn taking air pollution to much higher level. As many as 100,000 whales, turtles and birds have been reported to die every year, mainly because of the plastic in their environment. Plastic not only have adverse effect on our natural habitats but have also been found to be responsible for the death of many animals. Dari segi undang-undang, kita ada beberapa akta dan juga peraturan untuk mengawal pencemaran alam sekitar. Contohnya, pertama kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, di mana akta ini dibuat bertujuan untuk memberikan kerajaan kuasa melalui Kementerian Alam Sekitar dan sebagainya, Jabatan Alam Sekitar, untuk mengawal apa juga bahan buangan daripada ia menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Contohnya, Seksyen 30A Akta Kualiti Alam Sekeliling memberi kuasa kepada Menteri untuk mengeluarkan arahan kepada mana-mana pihak, syarikat ataupun individu untuk mengawal, mengitar semula ataupun mengurangkan penggunaan apa-apa juga bahan yang boleh menyebabkan pencemaran pada alam sekitar. Contohnya macam penggunaan plastik ataupun pengurusan sisa plastik, di mana Menteri boleh keluarkan arahan melalui surat perkeliling dan sebagainya kepada syarikat, individu, supaya mereka boleh mengurangkan ataupun mengawal pencemaran alam sekitar melalui penggunaan plastik tersebut dengan mengitar semula dan sebagainya. Okey, itu pertama dari segi akta. Kedua, kita juga ada peraturan. Di mana dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling ni dia ada beberapa peraturan-peraturan tambahan yang berada sekali dengan akta. Contohnya peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling, kemudahan pengolahan dan pelukusan bahan-bahan buangan terjadual 1989, di mana dalam perintah ni dia memberi kuasa kepada menteri untuk memberikan lesen kepada mana-mana individu, syarikat untuk mewujudkan satu pengurusan pengolahan pembuangan barang-barang ataupun pelukusan barangan terjadual, dan mana plastik pun termasuk dalam barangan terjadual yang perlu ada satu pengurusan alam sekitar yang baik supaya pembuangan tu tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, dan mana-mana pihak yang nak buat pengurusan alam sekitar ni, contoh macam kita tengok ada tempat-tempat kitas semula dan sebagainya, dia perlu mematuhi beberapa syarat. Contoh pertama, dia perlu ada satu sistem penyimpanan plastik tu dengan baik. Kedua, setiap 14 hari mereka perlu buat laporan kepada Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar tentang pengurusan barangan buangan terjadual ni, yang mana dalam laporan tu perlu ada diterangkan macam mana cara dia mengurus pembuangan plastik tersebut, adakah dia kitas semula ataupun dia membuat dia hapuskan melalui pembakaran melalui incinerator dan sebagainya, yang mana Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar akan menilai sama ada
sistem pengurusan yang dibuat tu akan mencemarkan alam sekitar ataupun tidak. Okey, sekiranya kalau mana-mana individu ataupun syarikat melanggar ataupun tidak melakukan apa yang telah diberikan dalam perintah ni, ataupun dia tak ada lesen dan sebagainya, pertama menteri dan ketua pengarah jawatan alam sekitar boleh mengkompaun mereka mengikut Seksyen 45 Akta Kualiti Alam Sekeliling, yang mana dalam seksyen tersebut memberikan kuasa kepada menteri ataupun ketua pengarah jawatan alam sekitar untuk mengkompaun mana-mana pihak yang melakukan pencemaran terhadap alam sekitar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata mereka tak mengikut arahan ni, lesen mereka boleh tarik balik dan sebagainya. Dan kenapa benda dibuat? Supaya boleh mengurangkan impak kepada pencemaran alam sekitar. Okey, itu dari segi undang-undang. Okey, seterusnya kita tengok dari segi dasar. Okey, kerajaan ada buat beberapa dasar. Contohnya sekarang ni melalui Kementerian Mestek ada melakukan beberapa dasar. Contohnya macam Plan Hala 7 Sifar Penggunaan Plastik Sekali Guna 2018-2030. Okey, bermaksud kerajaan ada satu dasar sekarang untuk tidak lagi menggunakan single use plastik atau plastik yang kita selalu guna. Kalau kita pergi kedai makan atau kita bungkus apa benda, kita selalu guna plastik tu kan. Okey, itu dikira sebagai single use plastik. Bermaksud benda tu tak boleh diketas semula, dan plastik tu pun membawa pada pencemaran yang besar pada alam sekitar. So kerajaan sekarang berhasrat untuk ban terus daripada masyarakat kita menggunakan single use plastik. So ada plan dia daripada 2018 hingga 2030. Okey, so apa inisiatif yang ada dalam plan ni? Pertama, kerajaan memperkenalkan konsep replace. Kalau dulu kita ada 3R, reduce, reuse, recycle. So sekarang kita ada replace. Replace ni bermaksud kita menggantikan barang yang kita selalu guna. Sekarang ni masyarakat kita selalu guna single use plastik dalam pembelian barang dan sebagainya. Kita pergi pasar raya, kita pergi shopping kompleks, kita pergi mana-mana selama ni, ataupun kita beli makanan, kita gunakan single use plastik. So kita replace dengan menggunakan plastik yang lebih mesra alam sekitar. Contohnya macam paper bag. Paper bag sekarang pun dah banyak kedai ataupun syarikat yang menggunakan paper bag sebagai pengganti kepada single use plastik. Okey, so ini adalah konsep replace yang kerajaan perkenalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, insentif cukai, di mana kerajaan akan memotong cukai yang selalu dibayar oleh mana-mana syarikat yang menggunakan penggunaan bahan-bahan yang lebih mesra alam sekitar. Contohnya macam saya cakap tadi, kalau ada syarikat tu dia dah gantikan daripada single use plastik kepada paper bag, dia akan mendapat insentif pemotongan cukai. Okay, tujuan dia untuk menggalakkan lagi syarikat ataupun peniaga menggunakan paper bag lah, ataupun kita kata bungkusan yang lebih mesra alam sekitar, tidak lagi menggunakan single use plastik. Okay, ketiga, kerajaan ada memperuntukkan sebanyak RM8.5 juta untuk 4 penyelidikan terhadap usaha kerajaan untuk mewujudkan produk yang lebih mesra alam sekitar. Bermaksud, kalau sebelum ni kita banyak menggunakan produk-produk daripada plastik, kita dalam contohnya dalam barangan, plastik bag sendiri, kita banyak sangat guna plastik. So sekarang ni kerajaan ada insentif untuk penyelidikan supaya pada masa akan datang kita boleh menggantikan plastik tersebut kepada bahan yang lebih mesra alam sekitar. Okay. Itu dari segi dasar kerajaan. Okay, kenapa benda ni dibuat? Sebab kalau ikut laporan daripada United Nations Environmental Program, UNEP, iaitu satu organisasi alam sekitar antarabangsa di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okay, laporan yang mereka keluarkan pada tahun lepas, Malaysia telah menghasilkan sebanyak 275,000 tan sisa buangan plastik pada tahun 2019. Dan kita antara 5 negara yang paling banyak menghasilkan sisa buangan plastik pada tahun 2019. Okey, kenapa benda ni berlaku? Sebab pertama, kita menjalankan plastik trading. Contohnya macam tahun lepas, ikut laporan daripada Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan, kita mengimport 150,000 tan metrik plastik daripada Amerika Syarikat untuk diproses ataupun dikitas semula di Malaysia. Kenapa benda dibuat oleh syarikat? Kerana benda-benda ini mendatangkan keuntungan.
apabila ada plastik trading, kita semula plastik tersebut dan kita mendapat keuntungan daripada situ. Jadi ada banyak syarikat yang buat. Tapi sebenarnya benda ini mendatangkan pencemaran pada alam sekitar. So kerajaan dah buat satu, tidak lagi menggunakan perkara tersebut. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab kita mengikuti konvensyen antarabangsa yang kita dah tanda tangan dan kita dah rectify. Contoh macam konvensyen Basel, yang mana konvensyen ni adalah konvensyen PBB yang tidak membenarkan ataupun mengehadkan negara-negara daripada menjalankan plastik trading untuk mengurangkan impak pencemaran alam sekitar daripada penggunaan plastik itu sendiri. Dan Malaysia telah tanda tangan dan bersetuju untuk laksanakan perkara tersebut. Okey, jadi itulah kenapa kita buat. Ketiga, sebab kalau kita ingat tahun lepas kita ada beberapa isu. Contoh, kita ada menghantar semula beberapa ributan metrik plastik yang diimport secara haram daripada negara-negara seperti United Kingdom, Amerika Syarikat, yang mana benda-benda ni kita jumpa di Pelabuhan Kelang dan kargo tersebut kita hantar balik. Sebab apa? Kita tidak lagi mahu menjalankan perkara yang sebenarnya boleh menyebabkan pencemaran pada alam sekitar. Okey, jadi itulah antara usaha-usaha kerajaan untuk mengurangkan penggunaan plastik ataupun mengurangkan impak pengurusan sisa buangan plastik yang boleh mencemarkan alam sekitar. Dan sebab laporan yang sama juga menyatakan kita antara 5 negara ASEAN yang banyak menggunakan pencemaran terhadap alam sekitar. Berarti perkara ini perlu diatasi dengan segera. That's why kerajaan buat banyak dasar dan sebagainya. Di Malaysia, usaha untuk mengurangkan penggunaan plastik telah bermula dengan kempen Hari Tanpa Plastik. Negeri Pulau Pinang merupakan negeri pertama untuk melaksanakan program ini. Ini diikuti dengan Selangor dan Melaka, kedua-duanya pada 2011, manakala pada 2017, Pulau Pinang dan Selangor mula mengenakan bayaran 20 sen untuk beg plastik yang diminta pelanggan. Para pengguna juga digalakkan untuk membawa paper bag sendiri ke mana-mana untuk mengurangkan penggunaan plastik ini. Plastik juga boleh digunakan beberapa kali. Sebagai contoh, apabila kita sudah menggunakan plastik itu, kita boleh menggunakan plastik itu untuk membuang sampah. Langkah yang kedua untuk mengurangkan penggunaan plastik adalah menggunakan metal straw dan paper straw instead of plastic straw. Para pengguna juga dinasihatkan untuk membawa bekas makanan dan botol air sendiri supaya tidak menggunakan plastik Tupperware. Kesimpulannya, kumpulan kami berjaya bentangkan apa itu definisi plastik, yang mana plastik ini adalah satu gabungan bahan-bahan kimia yang berbentuk solid yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Kami jelaskan apa itu ciri-ciri ataupun kategori plastik, contohnya polietil plastik, PVC dan sebagainya, dan apakah kategori-kategori plastik ini dan apakah kegunaan plastik tersebut. Okey, seterusnya kami jelaskan apakah ciri-ciri yang ada pada sesuatu bahan plastik. Contohnya seperti ia bersifat fleksibel, ia bersifat impact resistant ataupun ia bersifat heat resistant untuk kegunaan-kegunaan tertentu. Contohnya seperti bahan-bahan laboratory, ia menggunakan atau ia bersifat heat resistant kerana ia melibatkan proses pembakaran dan sebagainya, ataupun kalau ia digunakan untuk soal-soal keselamatan, ia bersifat impact resistant supaya ia sesuai dengan tujuan penggunaan dalam kehidupan seharian seseorang manusia. Okey, seterusnya kami jelaskan bagaimanakah proses pembuatan plastik yang ada di Malaysia, dan juga kami jelaskan apakah akta, peraturan ataupun dasar-dasar kerajaan dan juga inisiatif kerajaan untuk mengawal penggunaan plastik di Malaysia. Okey, tetapi kalau kita lihat dari sudut statistik, ia masih lagi meningkat setiap tahun. Berarti penggunaan plastik ataupun pembuangan sisa plastik di Malaysia masih lagi bermasalah. Kenapa ia berlaku? Pertama, mungkin ia disebabkan oleh kesedaran masyarakat itu sendiri yang bermasalah. Kalau kita lihat, walaupun kerajaan melakukan beberapa usaha ataupun inisiatif selama ini untuk mengurangkan pencemaran dari sudut peraturan, undang-undang, dasar dan sebagainya, tetapi kalau kesedaran masyarakat itu tidak dapat dikurangkan ataupun tidak dapat dipertingkatkan kesedaran masyarakat itu,
pada akhirnya ia menyumbang juga kepada peningkatan pencemaran penggunaan plastik di Malaysia. Okey, itu yang pertama. Kedua, mungkin ada sedikit kelemahan dari sudut pelaksanaan dasar kerajaan itu sendiri. Contoh, macam dasar bayaran cas 20% untuk penggunaan single use plastik di beberapa negeri, contoh macam negeri Selangor. Walaupun kerajaan melakukan usaha tersebut bertujuan untuk mengurangkan penggunaan single use plastik dalam negeri Selangor, tetapi statistik menunjukkan ia tidak mampu untuk mencapai matlamat tersebut. Pertama disebabkan kesedaran masyarakat lah. Kedua mungkin disebabkan oleh walaupun masyarakat perlu membayar 20% untuk mendapatkan penggunaan plastik tersebut, tetapi ia masih lagi boleh didapati, ia masih lagi boleh digunakan. Dan disebabkan oleh kesedaran masyarakat yang lemah itu sendiri, pada akhirnya menyebabkan penggunaan single use plastik itu masih lagi meningkat setiap tahun dan tidak dapat dikurangkan. Berarti pelaksanaan dasar tersebut mungkin agak sedikit masalah. Okey, kedua mungkin dari sudut kesedaran pihak-pihak pengusaha, syarikat ataupun peniaga itu sendiri yang menggunakan single use plastik, contohnya seperti botol, plastik bag, straw plastik, dan tidak berubah kepada bahan-bahan yang lebih mesra alam sekitar. Bermaksud kesedaran masyarakat untuk menggunakan konsep replace. Berarti kita gantikan bahan-bahan yang bersifat single use plastik ini kepada bahan-bahan yang lebih mesra alam sekitar ataupun plastik yang lebih mesra alam sekitar, contohnya macam biodegradable plastik dan sebagainya. Tidak lagi masih lagi berkurang dalam kalangan masyarakat. Berarti kelemahan dari sudut kesedaran dan juga pelaksanaan dasar itu masih lagi berlaku, sehingga pada akhirnya menyebabkan wujudnya peningkatan terhadap penggunaan single use plastik di Malaysia. Jadi secara kesimpulannya, apa yang kami berjaya buktikan, walaupun kita sedar yang plastik ini memang diperlukan dalam kehidupan seharian dan ia ada banyak kebaikan, tetapi kita juga perlu tahu cara-cara untuk mengurangkan ataupun mengawal penggunaan plastik ini daripada ia mengakibatkan pencemaran kepada alam sekitar. Kita tidak menafikan yang plastik ini memberi banyak manfaat. Contohnya dari sudut construction, kita memang menggunakan pipe PVC dalam construction sebab ia memberikan benefit yang sangat banyak kepada bukan sekadar pengusaha ataupun kontraktor itu sendiri, tetapi masyarakat yang menggunakan. Okey, dan juga plastik ini banyak memberikan manfaat kepada tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Tetapi pada masa yang sama juga kita perlu tahu cara untuk memastikan kita boleh mengurangkan pencemaran plastik yang ada di Malaysia ini. Okey, itu sahaja daripada kesimpulan kami. Sekian, terima kasih.